أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertamanya tuan-tuan, sama-samalah kita berniat i'tikaf. Nawatul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami dalam bulan Ramadan. Wa a'inna fihi 'ala siyam, bantulah kami untuk berpuasa di dalamnya. Wal qiyam, mendirikan malamnya. Wa ghaddil basari, menundukkan pandangan. Wa hifdzil lisan, dan bantulah kami untuk menjaga lidah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayah daripada Allah, kita dapat bersama-sama duduk dalam rumah Allah, menjadi orang yang bertuah, insya-Allah dengan hati yang ikhlas, menyambut Ramadan dengan majlis ilmu. Moga-moga kita digolongkan oleh orang-orang yang diterima amalan ibadah mereka, termasuklah amal ibadah kita datang untuk menuntut ilmu agama Allah. Saya diberikan tajuk sejak 2-3 bulan ataupun lebih dah, lama depa tempah 3-4 bulan tak silap saya. Tajuk alam kubur ni, suasana di alam barzakh. Walaupun tajuk bagi lama dah, baru tadi minggu ni dah kan, biasalah penyegan, baru ulang kaji sikit-sikit, tak sempat tuan. Tengok balik hadis-hadis kan, kitab-kitab dan sebagainya, untuk sama-sama kita melihat pada pagi ini betapa banyak
ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan barzakh dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan suasana dan kehidupan di alam sana. Ada sekumpulan manusia yang tidak melihat alam barzakh, iaitu mereka yang melihat hari kiamat. Tu jawapan dia, tuan. Yang tengok hari kiamat, yang menyaksikan qiyamis sa'ah, berlakunya kiamat, kumpulan ini saja dia mati, kemudian dihidupkan kembali selepas sangkakala yang kedua, dan mereka tidak ke alam barzakh. Dan orang-orang yang melihat hari akhirat ni, tuan-tuan jangan berdoa pula harap-harap tak payah tengoklah alam kubur ni. Sebab yang tak tengok alam kubur, yang tidak menghadapi alam kubur ini, orang yang melihat kiamat. Orang yang melihat kiamat hanyalah orang kafir saja. Jangan berdoa pula tak mau pergi alam barzakh. Alam barzakh adalah satu alam yang akan dilalui oleh kita semua selepas kita berada di alam dunia dan sebelum kita memasuki alam akhirat. Ada ulama memasukkan barzakh sebagai akhirat, ada ulama yang mengatakan dia sebelum akhirat. Dia pintu utama untuk memasuki alam akhirat. Alam pertama yang kita duduk adalah alam arwah sebelum ni. Kemudian alam rahim, dalam perut ibu kita. Kemudian alam dunia. Kemudian kita akan ke alam barzakh, dan kemudian yang terakhir, nama pun akhirah, yang terakhir. Para sahabat bagi tahu kepada kita bahwasanya alam barzakh ini sekiranya orang itu selamat, maka dia telah selamat daripada satu permulaan akhirat yang besar, dan dia akan selamat daripada keadaan-keadaan yang menakutkan yang seterusnya. Tetapi apabila orang itu dia tidak terselamat daripada kecelakaan dan juga azab siksa alam barzakh, maka ketahuilah dia tidak akan selamat juga untuk kecelakaan besar yang menunggunya selepas alam barzakh. Maka Nabi SAW mengajarkan kita beberapa cara untuk kita berada dengan keadaan yang selesa di alam barzakh. Antaranya kita mengamalkan bacaan surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam. Sabit dengan hadis yang sahih, Nabi menyebutkan di dalam Al-Quran ada satu surah 30 ayat, seandainya dilazimi oleh kalian, maka kalian akan bebas daripada siksa alam kubur. Hak ceramah hari ni sejam setengah, hak kita nak tengok sekali lagi apa yang jadi dalam kubur sebagainya, beramai dengan ni insya-Allah. Dan satu lagi hadis yang tidak begitu kuat kedudukannya, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Tuhfatul Murid, Syarah Jauharatit Tauhid karangan Syekh Al-Allamah Ibrahim Al-Bajuri. Banyak perbahasan tentang alam kubur. Dalam hadis itu Nabi ada sebut, sesiapa yang membaca surah Qul Huwallahu Ahad ketika nazaknya, ketika sakit matinya, waktu duduk tengah nak duduk nazak tu, waktu duduk tengah dekat-dekat nak mati tu, Qul Huwallahu Ahad, maka dia akan dilepaskan, dibebaskan daripada siksa azab neraka. Tuan-tuan sekalian, dunia ni macam ni lah. Dengan
umur dan masa yang begitu laju, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, yataqarabu zaman, masa jadi singkat kata Nabi, itu petanda akhir zaman. Kita tak berasa ke lah ni? Seolah-olah saya duduk sini ceramah hak tahun lepas, setahun yang berlalu seperti 12 hari saja. Macam 12 hari dah. Berjalan celek, sekali lagi mai ceramah. Betul-betul macam 12 hari. Apakah yang telah kita isi sepanjang setahun tu? Idza aradta an ta'rifa maqamaka 'inda Allah, kata para ulama, sekiranya kalian nak tahu kedudukan kalian di sisi Allah, fanzur, lihat dan perhatilah kehidupan kalian, fima asyghalak, dengan benda apakah Allah menyibukkan kamu. Kalau Allah sibukkan kamu dengan ilmu agama, kamu ajang orang tiap-tiap hari Quran, setiap hari kamu menghadiri majlis ilmu selepas bekerja, kamu mengajar orang ramai tentang hadis dan juga tafsir, maka begitulah kedudukan kamu yang mulia sekiranya kamu ikhlas kepada Allah. Fanzur fima asyghalak, tengok apa yang Allah sibukkan kita. Dengan masa yang cepat, masa yang begitu pantas, ada orang 2-3 hari lepas tak sempat nak berjumpa dengan 1 Ramadan. Maka persiapan mesti dilakukan ketika mana kita mendengar peringatan. Waktu dengar peringatan, waktu tu kita lakukan persiapan. Ada orang lepas akad nikah balik nak makan kenduri, nak balik rumah pengantin tu, dia tu, hak pengantin tu, dalam perjalanan menuju ke rumah, aksiden, meninggal nyawa. Maka Nabi SAW sentiasa bagi tahu kepada kita, banyakkan memperingatkan diri masing-masing dan ahli keluarga dengan kematian, kerana ia akan mengurangkan semangat ataupun perasaan untuk melakukan dosa di kalangan kita. Peringat tentang mati. Macam hari ni kita buat majlis peringat tentang kematian, suasana di alam barzakh. Apabila seseorang dalam keadaan nazak, saya mula daripada saat-saat awal kematian.